Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zakkirna ma nasina wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim wa ba'du. Yang dimati para imam-imam ahli yang terkuasa masjid Pandang Macang, muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini Isnin. Tanda di kitab masing-masing. Hari Isnin 13 Zulqa'dah 1443 bersamaan dengan 13 hari bulan Jun 2022, kita dapat mulakan pengajian kita, kitab nama dia Al-Mu'inul Mubin. Al-Mu'inul Mubin maknanya pembantu, penolong yang menjelaskan dalam hukum fiqh. Kitab yang kita mula di sini jilid yang kedua. Ini jilid nombor 2 tu mana jilid 2. Artinya dia ada jilid 1. Jadi jilid 1 kita baca di Masjid Sayyidina Osman. Sambung sini 2. Anak ni kalau boleh nak habis cepat kitab-kitab ni. Mudah-mudahan banyak kitab yang kita khatam, banyak ilmu yang kita tinggal. Kalau kita tak ada pun, orang panggil ilmu yang bermanfaat itu berjalan, insya-Allah. Itulah harapan kita. Sebagian Nabi kita sebut, ilmun yuntafa'u bihi. Tinggal ilmu yang bermanfaat, itulah yang menjadi bekalan aset kita dalam kubur. Baik para jemaah sekalian, tengok kita mula dengan permulaan awal kitab. Muka surat 1, tajuk kitab. Karangan Ustaz Abdul Hamid Hakim. Diterjemah ke bahasa Melayu oleh Syarif Zaini Daud. Ana cari kitab asal Arab pun tak jumpa. Kitab terjemahnya pakai hak ni insya-Allah. Tapi kitab kita ni simple. Dia tak cakap banyak. Dia letak hukum, dia letak dalil. Mudah ya. Itu menjadi peranan kita. Guru yang mengajar ni kena semak dulu, kena tengok huraian ulama dalam masalah-masalah yang berlaku khilaf, apa kata ulama mazhab kita dan mazhab lain, supaya masyarakat menerima maklumat yang jelas. Kalau kita ambil sebelah, kadang-kadang jadi nampak lain-lain. Tapi bila kita bincang semua, ada keluasan dalam agama itu, insya-Allah. Jadi dalam Tuan Syekh dia ni, dia mula dengan Alhamdulillah sampai ke akhirah, sampai ke amma ba'du. Dan dia letak permulaan kitab dengan apa? Dengan ayat Al-Quran surah At-Taubah ayat 122. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Maka mengapalah tidak pergi dari tiap-tiap puak dari mereka satu kumpulan, supaya mereka mengambil pengertian, orang panggil at-tafaqquh fid din, ngaji agama. Ayat ini tentang jihad. Maknanya jangan semua pergi berjihad, tapi kena ada sekumpulan yang pergi menuntut ilmu agama, pergi belajar, mengambil pengertian tafakuh dalam perkara agama, dan supaya mereka peringatkan kaum mereka apabila mereka telah kembali kepada mereka. Ni main kita cari ni berapa kali mereka tu. Mereka 3 kali. Maknanya tujuannya kena ada satu kumpulan hamba-hamba Allah Ta'ala ini yang tafaqquh fid din, kena mengaji. Ayat ini dalam surah At-Taubah, tulis di bawah ayat tu, kita boleh istinbat daripada ayat ini faidatul ayat. Ana guna perkataan faidah. Kalau nak guna istinbat tu macam ulama besar, malu kita ni bertaraf al-faqih ila Allah. Jadi faedah yang kita dapat ambil daripada ayat ini, bahawa kena ada dalam keluarga kita, anak beranak kita yang dihantar untuk tafaqquh fiddin, kena ada.
Oi, lambat ustaz bagi tahu, tak habis dah anaknya tu. Cucu. Hok tak ada anak, hatta cucu. Dia masuk pusat pengajian agama, dia masuk pusat tahfiz, biar ada orang anak dalam keluarga kita yang hafal Quran, biar ada dalam keluarga kita yang boleh memahami agama. Sekurang-kurangnya kalau ada perhimpunan anak beranak, tak payah duk cari orang, dia duduk depan. Dia boleh jadi imam, dia boleh bagi tazkirah, boleh bagi nasihat. Kalau berlaku kematian, dia yang menguruskan orang. Maknanya kita nak anak kita ni tafaqquh fi din untuk hidup dan ketika mati. Allahu akbar, besar. Jadi dalam ayat ini ayat tentang peperangan, tapi Allah peringatkan setiap kaum jangan pergi semua, tapi kena ada yang liyatafaqahu fiddin. Jangan belajar saja. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, balik mengajar. Ni ada juga kita ni, anak-anak kita ni mengaji jauh-jauh. Allah beribu-ribu habis hayuh, jual lembu, jual kerbau. Balik-balik tak saya mengajar. Nah, kita mengajar sekolah pada masjid surau tak payah pergi. Ini rugilah tenaga. Hak sekolah tu memanglah hak bergaji, hak kaji panggil. Hak di masjid ni kalau tak ada gaji pun adalah duit-duit minyak kata orang. Tapi ini dalam masyarakat. Kita nak hidupkan majlis ilmu. Orang-orang yang belajar kalau tak mau mengajar, kita kata sangat rugi. Adalah sekelintir daripada penuntut ilmu balik jauh-jauh. Ni kata saya ni pada hak mengajar di sekolah, hak lain tak payah. Kita kata jangan. Dua tugasan. Yang pertama liyatafaqahu, pergi mengaji. Yang kedua liyunziru, balik mengajar. Maknanya kalau mengaji saja tak mengajar tak boleh. Jadi kita faedah ayat ini, tuan-tuan dan puan-puan, tanda faedah ayat ini, setiap keluarga, setiap rumah mesti ada anak yang menuntut ilmu agama. Pergilah, tak kiralah pondok ke, sekolah harak ke, sekolah tahfiz. Tapi kena pilih sekolah tahfiz biar betul yang betul-betul. Pergi tengok dulu. Mesti kau buka tahfiz hatta belaka. Duk 3 tahun surah Yasin betul apa ingat? Hak ingatnya bergendar dalam masjid nyanyi. Ni banyak mahak-mahak tahfiz, kerja dia kau duk bergendar, duk ajar budak main qasidah, main bergendar. Hak mengaji betul tahfiz tak ada. Yang adanya hafal lagu. Kita kata tidak. Jadi ibu bapa pergi siasat dulu di mana tempat yang kita nak letak anak kita. Jangan pakai orang buka tahfiz, pakai atap belaka, jangan. Jadi nanya ke anak-anak menjadi mangsa. Ni orang duk sebar video ni. Bukan sahaja ajar bergendar, ajar bangun menari lagi dari sudut ajaran-ajaran. Kita kata apa ajaran ni? Orang tulis mahak tahfiz Quran. Nak kita hajarnya tahfiz qasidah. Macam mana? Ini hati-hatilah para jemaah sekalian. Tak salah nak berqasidah, tapi biar kena pada tempat lah. Kita pun suka baca qasidah ni. Baik, tamatlah muqaddimah. Sekarang kita pergi kepada bab kita. Bab kitanya Bismillahirrahmanirrahim. Tengok muka surat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rawatib muakkadah. Yang ada kena beli pensel, jangan beli pen korang kita. Tulis pensel, dia tulis rawatib berbagi. Rawatib muakkadah. Maknanya rawatib maknanya solat sunat yang tetap, regular, yang tetap, yang dibuat setiap hari. Itu makna rawatib. Rawatib maksud dia solat yang dibuat setiap hari secara tetap. Hujan ke panas, ribut ke kemarau, kena buat. Itu makna rawatib. Muakkadah apa pula? Muakkadah tu tengok dia ada nota di bawah. Yang dituntut melakukannya dengan hadis yang sahih, yang kuat tuntutannya. Siapa peringkat? Itu tanda lah. Siapa peringkat? Beza muakkad antara muakkad ni, sekiranya tertinggal, Nabi SAW akan qada. Itu dipanggil muakkad. Mana kalau dia tak sempat kerana keuzuran ataupun kerana masyakkah lain, contohnya apa ni, ada tetamu mari ke, dia tak sempat nak solat, Nabi kita akan solat selepas waktu, dia qada juga. Itu menunjukkan sunat itu muakkad. Setengah orang kata kita nak beza mana muakkad dengan tidak muakkad ni. Yang muakkad tu tuntutan dia buatnya kuat, pahala dia lebih besar, ataupun kadang-kadang pahala itu sama tapi cara Nabi muwazabah. Muwazabah tu dia buat sentiasa, buat sokmo, tertinggal qada. Itu dia panggil muakkad. Jelas Rawatib maknanya
amalan tetap harian, itu mana rawatib. Macam kita juga, kita duk mayat email dah. Ni imam rawatib dia panggil. Imam rawatib ni hak ni ada semua masjid. Hak tu imam besar tu dia ada jadual lain. Nah, jadi itu pasal tu nama dia imam rawatib, maknanya imam yang tetap di situ. Kita rawatib ni. Baik. Itu dia panggil sunat rawatib. Sunat rawatib ini terdapat waradat fi fadli sunanir rawatib, terdapat dalam sunat-sunat salat sunat rawatib ini ahadis, beberapa buah hadis yang sahih yang jelas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana tuan saya ni tak sebut, saya sebut. Tuan tak nak jumpa mana? Tengok dalam kertas. Dalam kertas projek mega mampu milik ni anda entah letak. Tengok hadis Ummu Salamah. Maaf, Ummu Habibah. Tu kolom yang kedua tu dekat projek mega mampu milik tu. Bagi semua yang belum dapat biar dapat kertas. Nah, kita belajar. Tuan-tuan tengok solat sunat rawatib. Di sini ada huraian. Tak payah tulis lah. Ni, pelajar-pelajar kita yang ada kitab ni, yang ada ni apa ni, pamphlet solat-solat sunat tu boleh buka. Yang duduk jauh lah. Kalau duduk dekat ni ambil sini, ambil kertas. Yang duduk alamanya tu buka di dalam handphone dia. Rawatib berasal daripada perkataan ratib. Ratib yang bermaksud berterusan, buat sama, itu makna ratib. Salat sunat rawatib dilakukan beriringan dengan secara berterusan sebelum, nama dia qabliyah, dan selepas, nama dia ba'diyah. Solat fardu 5 waktu. Maka itu kalau kita kata solat rawatib, maknanya solat mengiringi solat fardu, sebelum qabliyah, selepas ba'diyah. Kita guna istilah Arab lah, sedap sikit bunyi dia. Sebelum qabliyah, selepas ba'diyah. Mana hadis tentang keutamaan dan jumlah rakaatnya daripada Ummu Habibah. Ummu Habibah ni nama dia Ramlah. Tulis Ramlah binti Abi Sufyan, anak Abu Sufyan. Dia kahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan masih lagi menjadi ketua kafir. Jadi pada itulah kita kata tak boleh. Bapak mertuanya kafir, menantunya Nabi. Berlaku dalam sejarah dunia ini. Ini tak boleh. Yukhrijul hayya minal mayyit, Allah Taala sebut. Allah Taala keluar yang hidup daripada yang mati. Tapi alhamdulillah Abu Sufyan masuk Islam setelah 20 tahun bertempur dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hidayah Allah, kita tak nak sekat. Hidayah Allah bukan kuasa kita untuk menyekat. Itulah kita tak boleh. Kalau orang nampak orang lara, hina, kita jangan duduk perlekeh orang. Kita tak tahu akhir pekerjaan ke mana arah tuju. Wallahu a'lam. Orang baik-baik boleh jadi tak baik, na'udzubillah, dan orang tak baik boleh jadi baik di akhir hayat. Jadi daripada Ummu Habibah, nama dia Ramlah binti Abi Sufyan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin muslimin yusalli lillahi kulla yawmin 12 rak'atan tatawwu'an ghaira faridah." Mana-mana hamba Allah Ta'ala muslim, termasuklah yang muslimah, melakukan salat lillahi ta'ala, kerana Allah, bukan kerana lain-lain. Kita kerana Allah, mana lillahi ta'ala. Banyak mana? Sebanyak 12 rakaat satu hari satu malam, salat sunat tatawwu'an, salat sunat. Dia takkid lagi ghaira faridatin, bukan fardu. Maknanya kita tahu dah salat sunat itu tidak fardu, tapi nak menguatkan solat ini sunat. Illa banallahu lahu baitan fil jannah, Allah Ta'ala bina untuk dia sebuah mahligai dalam syurga. Ada riwayat kata illa buniyalahu baitun fil jannah, dibina untuknya sebuah mahligai dalam syurga. Hadis ini rawahu Muslim. Jadi sesuai ke tidak? Oleh kerana 12 rakaat ni kita dapat pahala, boleh mahligai dalam syurga. Saya pun buat satu nama, tajuk dia Projek Mega Mampu Milik. Yalah ke tidak? Hei, tak mega. Baitun fil jannah. Kalau boleh banglo 5 bilik atas dunia ni pun tenganga dah kita suka. Baitun fil jannah.
menyangkut baju dia tu lebih mahal daripada harga dunia sekarang. Kif kalau kita boleh baitul fil jannah? Allahu akbar. Insya-Allah ada orang bagi cadangan, dia kata cuba Abu Anas tulis kumpulkan hadis-hadis projek mega mampu milik. Di antaranya ni 12 rakaat. Di antara lagi solat sunat tu nombor 3, nombor 2 tu ujung kan, solat sunat lepas subuh tunggu naik matahari oleh pahala haji, itu projek mega. Dan insya-Allah kita cuba cari beberapa projek mega di bawah tajuk projek mega mampu milik. Kata bagus. Sekat pergi pesta buku kemarin orang duk cadang. Dia kata tajuk yang kita buat tu menarik, tapi isi biar boleh 10 projek ke. Nah, untuk kita kempen ke masyarakat, kita gerakkan masyarakat ni biar mencintai sunnah Nabi dengan perasaan projek-projek yang kita nampak pulangan yang begitu besar, insya-Allah. Dia kata mana boleh? Orang tasawuf kata tak boleh. Kita solat kerana nak syurga. Kita kata kenapa tak boleh? Nabi bagi tawaran, Allah Taala bagi tawaran, kita kata tak boleh. Kita kata itu bercanggah dengan apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik para jemaah sekalian, tengok dalam kitab. Dalam kitab kita ni, maknanya dalam hadis Ummu Habibah berapa rakaat? 12 rakaat. Dalam hadis Ibnu Umar 10 rakaat. Tuan-tuan tanda nanti pecahan rakaatnya sudah ada di atas. Tengok dalam kertas kita ni, riwayat Ibnu Umar 10 rakaat. Maknanya susunan dianya macam mana? 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur. Riwayat Ibnu Umar kata 2 sebelum zuhur, 2 selepas zuhur, 2 selepas maghrib, 2 selepas isyak. Maknanya 12 rakaat. Alhamdulillah. Kalau tak sempat ambil Ibnu Umar 10 rakaat. Tapi kena sempat lah. Kita ni kalau kita bajet target, insya-Allah dapat. Tapi kalau kita main slow-slow tak dapat. Baik, tengok kitab. Yang pertama, ni pecahan. Yang tadi secara umum bilangannya berapa? Berapa rakaat? 12 rakaat atau 10. Kita pergi kepada pecahan satu-satu. Yang pertama, 2 rakaat sebelum subuh. Ni besar sekali dia punya kelebihan. Selain daripada projek mega tadi, dia sendiri tu ada hadis lain, ada hadis tambahan. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah kata apa? Lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil ashadda minhu ta'ahudan minhu ala raka'atayil fajri, akhrajahu asy-syaikhan ataupun muttafaqun alaih. Maksud dianya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlalu mengambil berat. Makna Nabi jaga sungguh-sungguh daripada nawafil, daripada solat sunat dia. Lebih tidak ada solat sunat yang Nabi jaga sungguh-sungguh lebih daripada 2 rakaat solat sunat fajar. Hadis ini muttafaqun alaih. Para pelajar, kita akan jumpa banyak dalam kitab ni istilah-istilah hadis. Muttafaqun alaih maknanya ittifaq, 2 ulama besar mengeluarkan hadis ni. Siapa? Bukhari, Muslim. Nanti kita akan jumpa lagi lah lepas pada ni, insya-Allah. Maknanya hadis ini sahih. Aisyah bagi tahu pada kita Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat jaga apa? 2 rakaat solat sunat fajar. Jadi kita pun janganlah sampai peringkat tak boleh bangun 2 rakaat fajar. Kalau boleh awalkan sikit lagi, jangan sampai terlepas 3 rakaat witir, insya-Allah kata. Ya bolehlah. Mana sekarang ni kalau 5 subuh 5.40, tengok di takwim tu, maknanya kita bangunlah pukul 5.20, 10 minit masuk tandas, 10 minit lagi solat witir. Alhamdulillah, cukup dah tu. Orang azan solat 2 rakaat fajar. Sama ada kita kalau rumah dekat masjid, boleh ya solat di rumah. Dah kita pergi masjid. Tapi kalau rumah jauh, solat di masjid pun tak apa. Nanti tak nak solat di rumah kan tak terlepas pula. Rugi. 2 rakaat fajar ni sangat besar. Satu, itu menunjukkan hadis ini, amalan ini sunat rawatib. Kenapa rawatib? Sebab Nabi kita jaga begitu asyadda ta'ahudan. Nabi jaga sungguh 2 rakaat ni. Yang kedua, dalam hadis yang dalam rakaat fajar ini juga, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, hadis ini masih lagi dalam hadis Aisyah. Tulis hadis Aisyah juga, raka'ata al-fajri. Dia biasa dia panggil apa ni? Tasniah dia raka'ata
Jadi ada dua rakaat fajar. Khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada kita memiliki dunia dan isi kandungan. Kita milik dunia ni berasa besar dah, tapi kita boleh solat 2 rakaat fajar lebih besar daripada nilainya di sisi Allah daripada harga dunia. Allahu akbar. Hadis ini rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim dan juga Imam Ahmad. Wa fi riwayatin, hadis yang sama, tuan-tuan tanda ya. Tak payah tulislah. Wa fi riwayat, dalam riwayat Muslim juga Aisyah, lahuma ahabbu ilayya. Nabi kata, lahuma ahabbu ilayya minad dunya jami'an. 2 rakaat fajar ni lebih aku sayangi daripada memiliki dunia sekali. Allah. Mana kalau 2 rakaat fajar tak buat, kita boleh dunia. Nabi kata tolak dunia, aku nak 2 rakaat fajar. Itu bandingan besarnya pahala rakaatayil fajri. Insya-Allah kena motivasi lagu ni kalau tak maya lagi. Bukan manusia biasa dah tu, dia panggil luar biasa dah tu tak. 2 rakaat sebelum subuh, selesai kita. Yang kedua, sunat muakkad yang kedua, 2 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat sebelum zuhur, tuan-tuan tandalah ini riwayat siapa? Riwayat Ibnu Umar. Di riwayat Ummu Habibah berapa rakaat? 4. Tanda situ. Masuk selalu. Tak nota tepi. Riwayat Ummu Habibah 4 rakaat. Sebab kita tekan sangat 4 ni, kita nak ambil 12 rakaat. Yang ketiga, 2 rakaat sesudahnya. 2 rakaat sesudah zuhur. Dalam kertas kita tu ada tu. Yang keempat, 2 rakaat sesudah lepas asar. Tak ada. Tak ada, tak apa. Jangan tulis. Orang takut dia kata silap. Kita nak test tengok setara mana. Takut je negara. Bunyi tak ada tu, mana kemah. Ada setengah orang tulis juga. Kata apa? Kalau orang tulis juga tu, dia bagi kita boleh kenal. Tak apa banyak mengaji tu dah. Jangan salah faham. Lama esok ada orang bangun Allahu akbar mana? Malaikat bunyi 2 rakaat bahasa. Itu kita nak test tengok setara mana. Jangan duduk main ya. Tak ada. Dalam kitab tak tulis. 2 rakaat sesudah maghrib dan 2 rakaat selepas isya. Lepas isya 2 rakaat, maknanya bilangan ni 10. Mana dalil? Dalilnya daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Wa Ali bin Umar radhiyallahu anhuma. Umar ni anak Ibnu Umar, Abdullah nama dia. Ayah dia nama Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Umar kata apa? Hafiztu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini pengakuan daripada Sayyidina Umar. Hafiztu, dia kata aku hafal, aku ingat, aku perhatikan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat ba'da zuhri, lepas zuhur, wa rak'ataini ba'da al-maghrib, 2, wa rak'ataini ba'da al-isya, 2 rakaat belum isya, wa rak'ataini qabla al-ghadah, 2 rakaat sebelum sembahyang subuh. Maknanya bila azan dah. Hadis ini juga muttafaqun alaih. Maknanya hadis Ibnu Umar itu 10. Hadis Ibnu Umar ada berapa? 10. Hadis Ummu Habibah 12. Jadi kerana itulah kata di para ulama, kita ambil yang 12. Kita ambil yang mana? Yang 12 kerana dia lebih sempurna bilangannya. Cuma kalaulah apa dia? Kalau tak sempat, tak dah hari ni, dah 10 ya, kita kata alhamdulillah. Tetapi pulangan yang mengatakan projek mega tu duduk di mana? Duduk di 12. Cuma kita mengharapkanlah, insya-Allah kalau apa-apa tak sempat pun dapat 10 pun termasuk dalam sunat muakkad. Tetapi yang disebut oleh Sayyidah Ummu Habibah berapa? 12 rakaat. Jadi tuan-tuan ambil yang itulah, ambil yang paling banyak. Dia kata takut tak sempat ni zuhur ni. Tak apa. Dia bimbang takut tak sempat zuhur. Sebab zuhur ni 4 rakaat takut tak ada. Macam mana kita nak buat? Dia ada 2 cara. Kalau kita masuk lagi masjid, kita tengok takwim kita tu nampak 4 minit lagi. Sempat 4 rakaat. Kecuali kita baca lambat. Kalau lambat lagi 6 minit, sempat lagi. Maknanya kalau kita rasa sempat, kita buat 2 rakaat. Kalau tak sempat, terus yang 4 rakaat.
Kita dah belajar kan dalam kitab Al-Mu'tamad, fiqh Syafi'i kata solat ni boleh kita buat 4 rakaat terus. Jadi kalau orang qomat pun kita semaya dah, mungkin dalam rakaatnya keempat dah, tak apa. Yang tak bolehnya orang qomat kita baru nak takbir, takbiratul ihram, itu tidak dibenarkan. Tak ada juga. Andaian yang ketiga. Tapi ajar hak ni takut ramai pula buat. Tak apalah, biar ada ilmu. Buat tak buat tu atas kesempatan. Tak sempat, kita keluar berjabat, orang qomat dah. Ada urusan, contohlah, ataupun bukan pejabat kerajaan, pejabat rumah, dia panggil kamar kecil. Untuk kamar kecil pun ganggu juga. Kita siap-siap, ambil semaya siap, mari sakit perut pula. Masuk kamar kecil. Tak sempat. Tuan qada lepas zuhur. Lepas zuhur, lepas kita solat zuhur dengan imam berjamaah, kita qada yang 4 rakaat qabliyah. Jadi 4 sebelum, 4 selepas, solat 8 rakaat. Boleh. Dan insya-Allah masih lagi projek mega berjalan, insya-Allah. Jelas dah tu. Kita nak pergi ke kategori kedua pula ni, insya-Allah. Baik, tamatlah kita. Itu dia panggil sunat muakkad. 12 rakaat, 1 hari 1 malam. Kita mesti jaga dia, ta'ahud, jaga betul-betul. Kalau terlepas, qada. Aku nak juga Baitum fil Jannah ni paling tidak 25 buah sebulan, kita kata. Kalau boleh 30 buah tu kemahal. Tapi kadang-kadang kita bermusafir, kita solat jamak contohnya, ataupun ada masyarakat yang tersendiri, tak sempat. Tapi orang jaga betul-betul, alhamdulillah sempat. Sebab itulah bila kita bagi kertas ni, jumpa pula dengan pakcik-pakcik hak berat baca tu, dia kata, ustaz, setakat saya terima kertas dulu ni, ijazah hak kertas ni, dia kata kita tak tinggal lagi, projek mega tu berjalan. Kita kata alhamdulillah. Semoga Allah masabbitkan alal haq. Allah Taala teguhkan kita, istiqamahkan kita di atas menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita berpindah kepada rawatib ghair muakkadah. Sunat rawatib tapi tidaklah tuntutannya kuat seperti yang 12 tadi. Tapi tak kuat pun jangan kata tak payah buat. Alah, solat sunat tu jangan duduk main tak, jangan duduk main tak kuat gitu. Tengok. Nombor 1, 2 rakaat sebelum zuhur. Maknanya dalam hadis Ibn Umar 2 rakaat muakkad, 2 tak muakkad. Tapi kalau kita catu dengan hadis Ummu Habibah, selamat 4 tu jadi muakkad belaka. Alhamdulillah. 2 rakaat lagi sesudahnya. Maknanya awal tadi 2 tambah lagi 2. Yang awal tu 2 tambah lagi 2 jadi 4 rakaat selepas zuhur. Lagi 4 rakaat selepas zuhur, maka dia jadi 4. Dari Ummu Habibah radhiyallahu anha ada hadis riwayat lain. Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan, dia kata apa? Man hafaza, dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hafaza ala 4 raka'atin qabla zuhri wa 4 ba'daha haramahullahu 'alan nar. Allahu akbar. Sesiapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur, sunat rawatib 4 rakaat, dan 4 rakaat sesudahnya, nascaya dia diharamkan oleh Allah daripada disentuh oleh api neraka. Besar kau kecil? Kenapa tak besar? Besar kau kecil, jaga ke tak jaga 4 ni? InsyaAllah jaga. Kalau orang tanya jangan jawab. Takut apa? Takut ria. Tapi kalau orang tanya tak boleh jawab, itu berat. Kenapa tak boleh jawab? Mungkin tak ada. Itu hak kita bebas. Yang kedua tu, kenapa awak tanya tak jawab? Takut ria. Jangan jawab. Kenapa orang tanya tak jawab? Memang tak ada. Na'udzubillah. Ni kena jawab. Sebab biar kita naik motivasi, malu kita ke Tuhan. Allah bagi tawaran istimewa, kita tak mau, berat kita. Hadis ni tulis rawahu Abu Dawud dan Nasa'i bisanadin, dengan sanad yang sahih. Tulis sanad dia sahih. Tetapi pengarang An-Nail, Nailul Awtar nama kitab, mengatakan hadis ini menunjukkan kuatnya sunat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sebelumnya. Maknanya Nailul Awtar ni dia nak masuk 4 tu dalam rawatib belaka, dalam rawatib muakkad belaka. Kita kata boleh masuk. Sebab memang kita masuk dah pun mengikut riwayat Ummu Habibah. Ingat dah, Ummu Habibah nak berapa? Nak 4, baru jadi 12. Cuma zuhur, yang lepas zuhur pun tambah juga, buat 2 jadi 4 juga, insya-Allah. Mulai sekarang jangan tunggu sampai esok.
Jangan tunggu sampai mati. Baik. Yang ketiga, sunat termasuk dalam kategori rawatib tapi tidak muakkad. Mana dalil? Itu yang 4 rakaat sebelum asar. Ni ramai orang tanya, kenapa ustaz tak masuk dalam ni sebelum asar? InsyaAllah dalam penjelasan yang lain kita akan tambah. Dalam banner hak baru tu kita masuk semua muakkad tak muakkad. 4 rakaat sebelum asar, dalil dia daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Allahu akbar. Tengok terjemahan dia, rahimallah, Allah Taala bagi rahmat, Allah Taala kasih. Nak ke tidak kita rahmat Allah Taala? Nak ke tidak Allah Taala sayang kepada kita? Nak. Shalla qabla al-'asri arba'an, orang yang jaga solat sunat sebelum asar 4 rakaat. Allah, kena bangun awal sikit mari. Gini 4 rakaat ni. Walaupun tidak masuk dalam projek mega, tapi dia sendiri tu projek. Nah, dia sendiri tu sudah masuk dalam projek 4 rakaat, projek mendapat rahmat Allah Azza wa Jalla. Hadis ni riwayat At-Tirmizi, sanad dia hasan. Alhamdulillah, tulis sanad dia hasan. Maka kata di para ulama, tulis. Kata di para ulama ulama Islam kata, tulis tepi kitab. Wal hadis ini yadullu ala istihbab, menunjukkan sunat, elok kita jaga, kita lakukan 4 rakaat ini untuk apa? Raja ad-dukhul fi da'wati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mengharapkan kita layak untuk menerima doa Nabi, rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Allah Taala bagi rahmat kepada orang yang salat sebelum asar 4 rakaat. Nak ke tidak doa Nabi? 4 rakaat jangan tinggal, insya-Allah. Insya-Allah kata. Biar ada belaka. Jangan duduk buat malah, buat geliat, jangan rugi. Kan? Dan atau 2 rakaat sebelumnya. Mana kalau tak sempat 4, ambil juga sebelumnya 2 rakaat. Mana hadis dia kata dari Abi Salamah radhiyallahu an, bahawa dia telah menyatai Aisyah tentang 2 sujud yang telah disembahyang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas solat asar. Nabi solat asar 2 rakaat, lepas maya asar dia maya 2 rakaat. Jadi dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa Nabi solat lepas asar? Itu soalan. Jawab dianya, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam terganggu jadual dia dengan kedatangan wufud. Mana sepatut dia semaya belum asar lepas zuhur, tapi oleh kerana orang mari jumpa sampai ke asar, maka lalu disembahyangkan keduanya sesudah asar. Nabi kita semaya lepas asar. Itu menunjukkan, dia kata di sini menunjukkan bahawa boleh juga 2 rakaat sebelum asar. Tapi ada yang mengatakan 2 rakaat itu, 2 rakaat yang Nabi kita solat lepas asar itu, iaitu ganti daripada 2 rakaat ba'da zuhri yang dia terganggu tadi. Tulis itu 2 rakaat selepas zuhur yang Nabi kita tak sempat buat. Dan dia ini menunjukkan bahawa solat sunat rawatib diqadha. Kalau terlepas kita kena qadha. Sebab nak cukup dia punya kota, rugi kalau kita tak qadha tu. Baik. Yang keempat, ni solat sunat ghair muakkad. Yang keempat, 2 rakaat sebelum maghrib. 2 rakaat sebelum maghrib. Mana dalil? Lalu dianya daripada Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sallu qabla al-maghribi. Nabi kata solatlah sebelum maghrib. Solatlah sebelum maghrib. Dia ulang. Ada kata ulang 2 kali, ada kata 3. Summa qala fi tsalisati, kemudian Nabi kata yang ketiga, solatlah belum maghrib liman sya', siapa dia nak. Mana dia tidak tekan kuat. Siapa nak buat,
Siapa tak nak, tunggu ya berdiri kat situ. Tulis ni. Hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari. Hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari. Kenapa Nabi kata liman sya'? Liman sya'. Kata ulama hadis karahat ayyattakhizanna sunnah. Sebabnya Nabi jadikan solat sebelum maghrib ini alat takhyir. Kita boleh pilih nak buat ke tak nak buat, supaya dia tidak menjadi satu sunnah yang diberati. Maknanya mesti kena buat. Sahabat mereka kalau apa ni cerita baru ni kan, orang kena tumbuk qomat awal tu, tak payah bertumbuk lah dalam solat sebelum qablal maghrib ni. Mana tak apa peringkat itu. Maknanya kalau orang tak buat, la yungkir, jangan engkar. Maknanya contoh orang yang naik masjid, dia tak mau solat, dia duduk diam, dia duduk diri. Tapi jangan duduk. Kalau duduk kena solat juga, solat tahiyatul masjid. Contohnya kita masuk, biasa masjid maghrib ni cepat qomat contohnya. Jadi dia masuk, dia berdiri, dia tak solat. Maka ulama kata tidaklah satu benda yang lazim kena buat, dan kita tak payah engkar kalau orang tak buat. Tak payah, awak ni malah dia. Jangan. Gitulah. Tetapi kalau dia buat, eloklah. Kan Nabi sebutkan sallu qablal maghrib, sallu qablal maghrib. Cuma dia ringankan sikit dari sudut tuntutan. Diringankan dari sudut tuntutan. Ya, dia ada setengah masjid ni, ana pergi, dia tak lemak kita, ustaz, lepas azan ni kita qomat terus. Sini kita tak semaya qablal maghrib. Kata, kenapa tak salat? Kenapa tak salat? Ada hadis sahih. Nabi kata sallu 3 kali ulang. Cuma di akhir Nabi kata liman sya', siapa dia nak buat, siapa tak nak tak apa. Maknanya tuntutan tu ada. Kita tak nak buat, tak ada je masalah, tapi atas alasan apa kita tak nak apa ni, tak nak solat qablal maghrib? Sebab apa? Kita tengok. Kalau kita kelang kabut oleh kerana penceramah kita mari jauh, kita nak bagi ruang kepada dia, nak lepas azan kita qomat terus, jadi taklah jadi masalah. Ya, sebab Nabi kata liman sya'. Baiklah, selesai kita daripada ini. Setengah mereka mengatakan di antaranya 2 rakaat sebelum Isya. Mana yang kelima, solat sunat sebelum Isya, 2 rakaat juga. Tulis nombor lah situ, masuk nombor yang kelima. Di antaranya 2 rakaat sebelum Isya. Yang muktamadnya tidak ada sebelum Isya kerana kita dalil yang menerangkannya. Tulis, ada dalil umum. Tulis tuan-tuan, ada dalil umum yang digunakan, iaitulah tengok bawah tu. Bawah baris terakhir, sembahyang antara azan dan iqamah. Hadis yang diriwayat oleh Abdullah bin Mughaffal, Nabi kata apa? Baina kulli azanaini salatun liman sya'. Baina kulli azanaini salatun liman sya'. Di antara azan dan iqamat ada solat sunat. Siapa yang nak, dia buat. Siapa tak nak, dia berdiri. Liman sya', dia kata liman sya'. Hadis ini diriwayat oleh ashabus sunan, termasuklah Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. Maknanya hadis solat di antara 2 azan. Azanaini itu 2 azan, maksudnya azan dan iqamat. Solat di antara azan dengan iqamat ini Nabi suruh anjurkan solat. Maknanya termasuklah qablal isya, sebelum pada isya. Jadi kita kata hadis qablal isya tidak ada dalil khusus seperti hadis Nabi kata sallu qabla maghrib. Tadi tak ada. Sallu qabla isya tak ada hadis. Tapi dia ada hadis umum, iaitu baina kulli azanaini salatun. Kita pakai di sini. Jadi tamatlah kita ada 5 salat sunat rawatib ghair muakkad dengan khilaf qabla isya. Tapi kita masukkan qabla isya di bawah hadis umum, di antara 2 azan iqamat. Azan dan iqamat ada salat sunat. Cuma sekali-sekala kan. Kalau ceramah panjang, ceramah panjang bukan sakat 2 rakaat sebelum isya, azan pun tak mahu untuk bila. Qomat selalu. Alhamdulillah, kita telah bagi nasihat di banyak tempat, boleh katakan seluruh negara yang kita sampai. Ana akan minta supaya azan isya dikekalkan, jangan digugurkan, kerana dia syiar salat. Syiar salat, hak salat kena azan. Kita solat seorang kita, rumah kita pun kena azan.
Ni kita solat ramai-ramai dalam masjid. Oh, dia kata terlewat. Siapa dia kata terlewat? Nabi tertidur subuh hari tu, naik matahari baru sedar. Nabi suruh bila azan, qamat baru solat subuh. Qada. Kat kita baru terlewat setengah jam, tak mau azan dah. Kena bagi tahu kepada Al-Fadhil, tuan-tuan Bilal, jangan gugurkan syiar Islam. Ada seorang Bilal bagi tahu, kita setuju ya Ustaz. Mesyuarat AJK telah bersetuju untuk menggugurkan azan kalau penceramah luar mari panjang. Kita kata AJK masjid nak gugurkan syiar Islam, kita kata la. Kekalkan. Ini tuntutan Islam, azan ini bukannya kuasa AJK. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan kuasa AJK. Bukan AJK sini. Jangan marah pula, jelek dah buat dia tu. Masjid ni azan sama ke? Kalau tak azan nak klik dah ni. Tak ada faedah dah mengajar ke tak pakai. Jadi kita kena bagi tahu kepada Bilal azan. Lepas azan kalau rasa tak sempat nak tunggu dah, qamat. Ni, hadis qamat tu umum je ada. Alhamdulillah. Jelas kan hadis. Kalau kata hadis spesifik qamat salu kalau maghrib, salu qul isya memang tidak ada, tapi hadis umum ada. Baina kulli azana ini salat. Kita buat. Tapi kalau rasa ada majlis ke nak panjang ke masa, boleh je kita gugurkan qabliyah isya insya-Allah. Untuk malam itulah, malam lain kita buatlah pula. Jangan gugur sentiasa malam-malam. Yang tak tahannya azan pun tidak, qabliyah isya pun tidak, lepas mayanya mengatik pula panjang. Hak tidak disunahkan tu jadi sunnah, hak sunnah ilah habis. Ini yang kita jadi bimbang. Sebab itulah anak tegur, minta maaf lah kita direct sikit. Imam-imam masjid yang nak baca surah Al-Mulk lepas isya, dia tukar. Zikir lepas solat isya sudah digugurkan jadi Al-Mulk. Kita kata bukan. Kekal dulu zikir lepas isya tu. Astaghfirullah dulu. Allahumma antas salam dulu. Baca 33 subhanallah alhamdulillah Allahu akbar dulu. Kemudian baca surah ayat kursi 3 qul. Habis tu Allahumma inni ala zikrika, hendak baca Al-Mulk baca. Banyak masjid yang kita pergi tak ada pasal-pasal. Astaghfirullah, Al-Fatihah, Al-Mulk. Kita kata mana sunnah Nabi ba'dal salah. Jangan gugur hak tu. Itu hak salat. Setiap bacaan ada waktu dia tersendiri. Setiap bacaan ada waktu dia. Jadi kenapa kita gugur? Kerana Al-Mulk. Kita kata Al-Mulk Nabi suruh baca belum tidur. Tapi tak apalah, nak awalkan daripada tak baca. Cuma jangan gugur hak dia. Macam tuan-tuan sebahagian daripada kita ni menggugurkan solat ba'da isya kerana tunggu tarawih. Tak betul. Tak kena lagi tu. Kenapa tak bayar sunat apa isya? Apakah sambung dengan tarawih lalu? Tarawih pakej lain. Ba'da isya pakej Baitun fil Jannah. Tarawih pakej qiyamul lail. Jangan kita pergi campur benda yang tidak dicampurkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan AJK masjid di mana saja yang berada, ambil perhatian. Nak tambah baca surah Al-Mulk, kita kata bacalah. Walaupun Nabi suruh baca dekat nak tidur, tapi dah lepas isya tu nak tidur dah tu kalau kira kan. Cuma jangan gugur hak isya. Hak isya apa dia tadi? Zikir lepas solat. Wallahu alam. Baiklah, kita ambil satu lagi lah. Kalau tidak dia panggil tak habis tajuk. Sembahyang sesudah Jumaat. Jadi hari Jumaat ni ada solat qabliyah, ba'diyah ke tak ada? Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukumul jumu'ah, falyusalli ba'daha 4 raka'atin." Apabila seorang kamu sembahyang Jumaat, maka hendaklah ia sembahyang kemudian daripadanya 4 rakaat. Maknanya ba'diyah Jumaat berapa rakaat? 4 rakaat. Zuhur qabliyah macam mana? Hadis ini sahih diriwayat oleh Imam Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu kana yusalli ba'dal jum'ah rak'ataini fi baitihi. Ibnu Umar kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat lepas Jumaat di rumah dia 2 rakaat. Tapi kita ambil sebab tu ada setengah ulama dia pisah.
Dia pisah. Dia kata kalau solat di rumah 4. Sebab orang tak nampak. Solat di masjid buat 2 je. Jadi kita kata oleh kerana hadis tu umum, hadis Abu Hurairah tu, iza salat ahadukumul jum'ah tu umum, kita kekal lah. Nak solat di masjid, solat je lah. Kalau balik ke rumah, takutnya assalamualaikum, tak terlupa kau solat, jadi kita solat. Banyak sebenarnya solat-solat rawatib ni sebenarnya banyak hak Nabi dia suka buat di rumah. Tapi oleh kerana godaan tu banyak, cabaran tu besar, jadi supaya tidak hilang, kita buatlah di masjid. Alhamdulillah. Tengok nota di bawah. Tidak ada sembahyang sebelum Jumaat, sembahyang sunat rawatib khas sebelum Jumaat tidak ada, kerana ketiadaan dalil yang sahih. Kita kata betul maklumat itu, bukan salah, cuma ada sedikit huraian. Apa dia huraian? Huraian ni penting sangat kita kena hurai. Kalau tak hurai dia jadi tak jumpa. Huraian dia macam ni. Zaman Nabi SAW memang tidak ada solat qabliyah. Sebab apa tak ada solat qabliyah? Sebab apa? Sebab satu azan. Bila satu azan, bila nak solat qabliyah? Masuk waktu, Nabi naik mimbar, Allahu Akbar, jadi terus qamat. Terus khutbah. Jadi tak ada lah solat qabliyah. Tapi bila mari zaman kita ini, zaman bermula pada zaman Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, zaman Sayyidina Uthman, dia mari solat 2 kali azan. Jadi bila 2 kali azan, tapi azan yang pertama dia tu belum masuk waktu. Tak boleh. Cuma hari Jumaat ni dia ada akta lain. Akta mana? Tengok dalam hadis yang sahih dalam Muslim. Nabi kata man yaghtasala, siapa dia mandi, kemudian dia pergi masjid, siapa di masjid dia solat sunat. Dia waktu hari Jumaat, waktu tidak ada waktu larangan. Hari Jumaat tidak ada larangan. Mana kita boleh solat sunat sampai khatib naik mimbar, sampai azan lah. Maka apa kita dapat? Ghufira lahu ma bainal jum'ati wal jum'atil ukhra. Diampunkan dosa dia daripada Jumaat ni sampai Jumaat depan. Kata Abu Hurairah, tambah 3 hari lagi, 10 hari keampunan. Maknanya kita mandi, pakai baju comel-comel, di masjid awal, duduk depan maya sunat, sampai ke khatib naik mimbar. Maknanya solat sunat qabliyah hari Jumaat termasuk dalam perkara ini. Tapi oleh kerana zaman kita hari ni, zaman sudah jadi 2 salam, dua azan. Sebab itulah dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i senang je, sepatah dia tulis al-jum'atu kaz-zuhri. Bas. Tulis itu al-jum'atu kaz-zuhri. Jumaat hukum dia macam zuhur. Oleh kerana ada zuhur ada qabliyah. Kalau nak cukup 12 rakaat, kalau tak salat qabliyah 4 rakaat, tak cukup. Jadi kita ambil hadis umum, keumuman hadis yang membenarkan solat sampai tak ada waktu larangan hari Jumaat, kita solat. Tapi kalau kata nak cari dalil khusus bagaimana yang ditubuh oleh pengarang kita ni, kita kata betul, memang tidak ada dalil khusus kerana zaman Nabi tidak ada azan 2 kali. Tulis itu. Betul pendapat itu kerana tidak ada 2 kali, tapi dari sudut amali, sudut huraiannya, oleh kerana hadis umum Nabi kata sallu sampai kepada naik mimbar, imam naik mimbar hatta kharaja imam, sehingga imam naik mimbar, maka kita boleh solat sampai sudah. Sebab bila imam naik mimbar, azan kedua dah, orang tak solat lepas dia tu. Cuma timbul lagi bila jemaah masuk masjid, orang azan. Nak tunggu ke nak solat? Tulis ni. Ataupun kita hurai minggu depan lah, dalam sidi akan datang dalam bab tahiyatul masjid, insya-Allah. Baiklah, kita akhiri dulu dengan tajuk ini. Tajuk tahiyatul masjid kita akan sambung dalam sidi akan datang, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.